Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah live. Alright. Sini dah live. YouTube pun dah live. Boleh dengar kan? Boleh dengar? Mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, cantik. Mic ada. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sekali saya ucapkan minta maaf sebab start agak lambat, iaitu lebih kurang 5 minit lambat. Saya baru balik daripada sembahyang Jumaat. Jadi kalau boleh dengar suara, sebab saya baru test mic. Kalau boleh dengar suara, komen sikit ya. InsyaAllah dengar Hi Thank Catherine, my old friends. Alright, jadi untuk sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk kali ini, selamat datang kepada semua. Saya ucapkan selamat datang kepada slot. Selamat datang kepada slot untuk kali yang kedua di Facebook, iaitu perkongsian kali ini, perkongsian mengenai psikologi. Tajuk kali ini adalah psikologi. Apa itu? Okay. Sebelum kita start, macam biasa, saya perkenalkan diri sikit. Nama saya Muhammad Aiman bin Amri. Saya merupakan pelajar psikologi tahun ketiga daripada University of Nottingham. Okey, Alhamdulillah boleh dengar jelas. Pakai mic pinjam daripada Z. Terima kasih Z bagi pinjam mic. Alright, untuk kali ini, kita bercerita mengenai konsep psikologi. Jadi apa itu? Jauhkan sikit kamera. Boleh. Okey. Belakang sikit. Silau. Alright. Jadi YouTube pun dah ada. Semua dah ada. YouTube pun kena ubah sikit. Alright. Okay, lebih jelas insyaAllah. Okay, kali ini Waalaikumsalam. Okay, kali ini kita nak bercerita sedikit mengenai psikologi. Sebelum kita masuk mengenai konsep jurusan psikologi ini sendiri, suka sekali lah saya nak ceritakan kepada semua. Yang pertama, apa yang saya ceritakan kali ini lebih merujuk kepada konsep jurusan psikologi melalui jalan akademik. Saya tak cerita mengenai yang aplikasi orang kat luar kata pasal psikologi ni. Okay. Jadi psikologi ni bukanlah merujuk kepada jalan yang orang kata dekat luar belajar psikologi lepas tu boleh baca orang semua tu. Itu bukan. Bukan itu yang saya sampaikan. Apa yang saya nak ceritakan hari ini adalah lebih pada konsep psikologi melalui jalan akademik. Bermaksud sama ada diploma, degree, master, PhD atau sebagainya. Dan pandangannya lebih pandangan kepada jalan akademik, which is mean berkaitan dengan research and development. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, ini merupakan sekadar pandangan saya yang pernah jadi pelajar psikologi. Bukan pernah, masih pelajar psikologi selama 3 tahun sahaja. Jadi 3 tahun ni saya berkongsikan pengalaman saya belajar benda ni. Ramadan Karim, pakai Melayu. Okay. Saya ceritakan ini adalah apa yang saya belajar selama 3 tahun ini. Sedikit sebanyak perkongsian yang saya kongsikan hari ini semoga dapat membantulah kepada sesiapa yang masih belum mengetahui apa itu jurusan psikologi ini. Kemudian yang ketiga, apa yang saya sampaikan sebelum kita start, tujuan saya buat talk tajuk psikologi apa itu. Tujuannya adalah untuk menceritakan kepada rakan-rakan dekat luar sana dan juga para sahabat-sahabat yang mungkin ada junior, ada anak atau ada abang yang akan ambil psikologi atau adik atau kakak atau sebagainya. Mana-mana kenalan yang akan ambil psikologi, tujuan saya buat ni adalah untuk memperkenalkan apa itu psikologi. Jurusan tu sendiri. Bermaksud kita akan cover peluang kerjanya bagaimana. Kemudian kita akan masuk apa cabang akademik yang ada. Kita akan masuk kenapa pentingnya untuk kita belajar psikologi. Dan yang paling penting sekali, boleh ambil pembelajaran penting pada hal ini. Okey? Okey, selamat datang pada yang baru join.
Alhamdulillah pakai mic baru. Pinjam lah. Okay. Tu cerita pasal psikologi. Okay, kita start dulu. Pasti rakan-rakan yang dekat luar sana kan, mesti korang tertanya-tanya kan, apa benda yang maksud saya lukis ni. Ini bagi siapa yang tak tahu, inilah logo official psikologi. Logonya bentuk macam ni. Ni bentuk macam normal curve terbalik, pasal ada line. So ini adalah logo psikologi. Kami punya simbol. Alright. Yes. Mic. Alhamdulillah. Clear. Kemudian saya padam jap. Pemadam. Di manakah engkau? Ish. Oh, ni dia. Alright. Tisu je lah. Okay, ini adalah logo psikologi. So, bila-bila nampak logo ni, ini adalah logo psikologi. Alright. Kita nak cerita sedikit pasal ni. Sebelum tu senang. Maksud dia adalah, ni adalah logo psikologi. Memang tu logo dia. Saya tak tahu kenapa, tapi itu memang logo dia. Alright. Jadi kita masuk dulu literal meaning dulu. Psikologi ni apa? Psikologi diambil pada perkataan psychos and logos. Psycho bermaksud psyche, soul, jiwa, roh. Dan logos macam biasalah, study. So macam biology, bios logos, study of bio, study of human being. Kalau benda-benda yang ada logi-logi ni, maksudnya logi tu lah study. So psikologi, study of soul. Tapi jangan risau, psikologi ni bukannya merujuk kita belajar heha pasal roh. Tapi kita cerita pasal penggunaan bahasanya. Literal meaning memang bermaksud study of soul. Tapi perkataan yang kita sampaikan, yang kita guna adalah study of mind and behaviour. Dekat sini ada dua, mind and behaviour. Mind bermaksud mental kita, otak kita macam mana. Dan behaviour adalah apa yang dilahirkan melalui perbuatan. Dan mungkin juga behaviour boleh mengubah mind. Okay, tu cerita lain pula. Alright. Sekarang kita dah masuk perkataan psychos logos tu maksud apa. Mari kita nak tengok, sebelum kita start apa-apa, kita tengok dulu pandangan psikologi mengenai human being. Study of mind and behaviour. Okay, saya ceritakan dengan pembelajaran yang paling ringkas, iaitu kita semua tahu kan bahawa ada hadis sebut pasal, pada yang non-Muslim, ada dalam hadis sebut pasal setiap kanak-kanak, anak-anak yang lahir ni ibarat kain putih. Yang mencorakkannya adalah ibu bapanya sendiri, sama ada dia jadi Majusi, Yahudi, Islam atau sebagainya. Okay, pandangan tu, saya tak pasti sejauh mana dia punya pandangan tu kaitan dengan saintifik. Tapi kalau mengikut bidang psikologi, setiap daripada kami percaya bahawa, bukanlah percaya, itu macam kami beriman kepada. Okay, setiap daripada kami percaya bahawa manusia yang lahir, dia boleh jadi dia lahir tu, contohlah saya bagi contoh simple, saya suka bercakap. Ini contoh paling basic, yang paling klise kan. Saya suka bercakap. So adakah bermaksud bila saya lahir tu, minat saya bercakap tu dah ada siap-siap? Ataupun saya lahir tak tahu apa-apa, bersih, jernih, dan minat bercakap tu terpupuk sebab pengalaman sekeliling. Okay, ini perbahasan yang paling famous dalam psikologi, iaitu nature versus nurture. Boleh nampak jelas? Okay. Okay. Nature dan nurture. Nature bermaksud, kita bagi nama dia Ali lah. Tak boleh ada orang nama Ali, tak apalah. Kita bagi nama Mamat. Katakan Mamat lahir, perbahasan yang pertama adalah Mamat ni dia minat bercakap. Boleh kata bila dia lahir, nature iaitu daripada kelahiran itu sendiri. Bila lahir memang minat tu, bercakap tu dah ada dalam kepala dia. The brain is already hardwired. Dan pandangan mengenai nature ni, kita panggil dia sebagai nativism. Pandangan yang memang orang kata lahir-lahir ni memang bersih. Maksudnya tabula rasa. Tabula rasa. Dia lahir, tabula rasa tu nature. Nature ni bermaksud, nativism dia berpendapat bahawa orang yang lahir tu memang bersih. Dia tak ada, dia memang macam tu. Dia memang suka bercakap. Dia lahir-lahir dia dah suka warna merah. Dia lahir-lahir tu otak dia memang dah tahu dia minat main bola ke macam tu. Itu pandangan nature, iaitu nativism. Antara orang yang famous dalam berpendapat nativism ni, saya pasti ada yang pernah dengar,
ialah Noam Chomsky. Noam Chomsky adalah salah seorang ahli psikologis yang hebat yang lahir pada tahun 19 lebih-lebih dulu. Beliau antara orang kuat berpegang pada nativism, iaitu manusia yang lahir ni memang macam tu dah. Kemudian kita tengok terbalik, iaitu dah macam sotong. Okey. Kemudian kita tengok yang kedua ialah nurture. Nurture ni bermaksud seorang manusia, Mamat tadi, dia lahir tabula rasa, zero state. Maksudnya dia memang tak ada apa-apa, otak dia memang kosong, memang jernih, dan tinggal pengalaman dia yang shaping the behaviour supaya dia ada berfikiran macam ni. Maksudnya kalau Mamat ni kita kata dia suka bercakap, bila dia lahir, minat tu tak ada lagi. Maksudnya sebab pengalaman dia sekeliling yang menyebabkan pengalaman dia jadi minat bercakap. Okay. Tu pandangan pada nurture. Dan nurture antara, kita panggil dia sebagai behaviorism. Behaviorism adalah pandangan bahawa behavior manusia tu shaping the mental. Instead of macam nature, mental tu dah ada macam tu dan mental tu menyebabkan behavior macam tu. So antara orang yang berpegang pendapat yang kuat kepada nature adalah Skinner. Nama orang kan Skinner ni, bukannya maksud dia kurus. B.F. Skinner, Watson. Dua orang ni yang saya boleh terfikir sekarang. Dan juga Bandura. Bandura sekejap saya cerita. Tulislah siap-siap, tak lupa. Sebab saya pun manusia. Okay. Skinner, dia famous dengan dia punya eksperimen pasal tikus. Tikus yang tekan lever dapat makanan, kalau tekan lever dapat elektrik semua tu. So, Skinner, Watson, Bandura ni berpendapat bahawa behavior tu shaping the mental. Maksudnya nurture, tabula rasa. Bandura, okay, saya tak cerita detail sangat. Nama-nama ni anda boleh Google selepas ni, iaitu Bandura, Watson, Skinner. Yang saya nak cerita adalah Pavlov. Pavlov ni famous, apa yang pernah dengar. Pavlov ni famous sebab dia punya eksperimen pasal dia dengan anjing dia, yang di mana bila dia bunyikan loceng, anjing dia keluar liur sebab ingat tu makanan dah sampai. Dia buat secara operant conditioning dengan classical conditioning. Okay, benda ni semua boleh Google, tapi saya ceritakan secara ringkas. Okay, sebab ini kita ada lebih kurang 20 ke 30 minit je untuk ceritakan. So, tu dah detail sangat. Kemudian, ini pandangan nature dengan nature. Macam mana pula kalau yang berpendapat tengah-tengah? Maksudnya boleh kata bila lahir, dia mungkin ada something mental state, pada yang sama behavior shaping the mind. Jadi, inilah kita panggil dia sebagai representational constructivism. Constructivism berpendapat bahawa setiap manusia ni bila lahir, dia dah ada something dalam otak dia. Mamat tu lahir, dia dah ada something. Kemudian, bila pada yang sesama, sepanjang dia membesar, pengalaman tu mengubah dia. Maksudnya dia perceive something as experience, dan pada yang sesama, otak dia berubah dan dia perceive something tu mengikut fahaman dia. So, dia balance sama ada nature dan nurture. Dia dah ada something dan juga dia belajar dari luar. Okay. Ada satu lagi ialah dia menghadap ke nature sikit. Dia tak berapa nature. Dia bukan tengah-tengah, tapi dia berat ke arah nature sikit, iaitu nama dia representational redescription. Ni panjang cerita, tak apa, kita tak payah cerita sangat. Yang saya nak tekankan adalah constructivism tadi. Dia pun berdapat bahawa nature dan nurture ni balance. So, masing-masing ada peranan masing-masing. Tapi constructivism dia ada satu kelemahan, iaitu dia tak ambil peduli mengenai social interaction. Dia lebih kepada mental perception. Dia tak ambil social interaction dengan manusia yang lain. Jadi dekat sini ada satu pendapat tambahan daripada orang Russia. Dia tambah sikit, iaitu berat ke arah nature, iaitu nurture saya dah cerita tadi kan. Tambah satu lagi, constructivism juga, tapi ditambah social constructivism. Social constructivism adalah sama macam constructivism, tapi dia ambil kisah pasal social interaction juga. So dia berat ke arah nature sebab dia pun berdapat dengan social interaction tu juga boleh mengubah mental orang yang bercakap tu. Orang yang cadangkan social constructivism ni adalah Vygotsky.
semua ni terlalu detail. Saya terangkan secara ringkas lah. Sebab benda ni memang cerita panjang lah. Apa pengajaran kita boleh ambil daripada kisah nature versus nurture ni adalah dia tak ada jawapan tetap. Perbahasan ni dah berlalu bertahun-tahun memang tak settle-settle. Dia tetap ada macam ni. Jadi apa yang kita boleh ambil adalah setiap teori ni ada kelebihan dia, ada kekurangan dia, dan kita terimalah pendapat masing-masing. Macam saya sendiri kalau tanya personal, saya berpegang kepada yang tengah-tengah. Sebab saya tak terlalu kepada nature dan saya tak terlalu kepada nurture. Reasonnya sebab nak berwasatiyah kononnya. Alright. Jadi kita dah habis pasal crash course pasal perbahasan nature versus nurture. Suara jelas kan? Okay. Kalau nak saya tinggal mic, kalau suara jelas tekan like love ke apa-apalah. Alright, kemudian kita masuk lagi mengenai konsep psikologi itu sendiri. Okay, psikologi ada banyak Okay, psikologi ada banyak cabang. So, cabang yang saya ceritakan hari ni bukanlah semua, tapi saya ambil cabang yang bagi saya benda tu adalah dalam bidang kuasa saya, iaitu apa yang saya belajar, dan juga dia juga di bawah apa yang bagi saya crucial lah untuk kita faham, especially untuk orang awam yang memang tak belajar kos psikologi pun. Saya rasa benda ni patut tahu. Dan sebelum tu bagi saya easy minum jap. Okay, alhamdulillah. Okay, kita masuk ke psikologi. Okay, macam saya tadi saya cakap, psikologi logonya terbalik macam ni. Lepas tu, itu logo psikologi. Okay, psikologi terbagi pada banyak. Antara cabang bidangnya adalah social. Social psychology adalah kos mengenai pandangan psikologi, pembelajaran mengenai behavior kita dengan diri sendiri, interaksi dengan orang lain, dan juga interaksi kita dalam grup, interaksi dalam society. Antara yang saya boleh teringat sekarang dalam bahagian social psychology adalah mengenai the arch experiment ataupun social loafing ataupun group think. Benda-benda social psychology yang memang literally meaning social interaction. So, pembelajaran social psychology merujuk lebih kepada benda yang kita nampak. Contohlah, saya bagi situasi, katakan kita dalam satu group dan kita ada group assignment. Katakan group assignment ni setiap orang ada 5 orang tau. Okay, setiap orang kena sumbangkan 20%. Maksudnya kau mesti buat 20% of the job, ni buat 20% of the job, 20%. So, cukup 5 orang dapatlah 100%. Tapi, bila dalam group, biasa terjadi seorang ni jadi malas. Maksudnya dia menumpang orang lain. So dia buat mungkin dalam 10% je, sampai ke orang lain terbeban menyebabkan jadi 30% sebab nak cover dia punya yang 20%, 10% yang hilang. Okay. Dalam kisah ni, apa yang berlaku dinamakan sebagai social loafing. Social loafing adalah satu situasi di mana seseorang ni dia nak minimumkan effort, tapi dia nak maksimumkan benefit yang dia dapat pada group. Dan benda ni lah belajar dalam social psychology. Itu hanya satu. Dan benda eksperimen saya ceritakan social loafing ni adalah di mana seorang saintis Perancis, dia ukur kuda punya horsepower. Kuda tu tarik something dan dia ukur dia punya pressure, force yang generate by the horse. So, apa yang jadi bila contoh kita bagi kalau bila kuda merah ni atau kuda oranye ni dia tarik dapat lebih kurang 100 Newton power, saya bagi contoh tau. Lepas tu bila orang saintis Perancis dia tambah kuda yang kedua, tarik benda yang sama serentak, should be 200 kan, sebab 100 sebab power yang sama. Tapi apa yang jadi, power tak sampai 200, power sampai mungkin 100.5 atau 180. Dekat sini lah konsep social loafing tu muncul, di mana bila kita nampak ada orang lain buat juga, so kita tak perform sepenuhnya. Dan social loafing ni benda yang tak bagus lah. Itu cerita dalam social psychology. Kemudian seterusnya kita ada cognitive psychology. Boleh nampak yang jelas? Okey, jelas insyaAllah. Okey, cognitive psychology adalah pembelajaran mengenai otak kita, tapi bukanlah merujuk kepada otak secara fizikalnya. Sebab itu antara neuro. Itu saya akan cerita lagi. Okey. Cognitive psychology, dia belajar mengenai something yang abstract. Something yang berkaitan dengan otak, tapi something yang abstract yang tak nampak. Saya bagi contoh.
the ability to read. Reading ability adalah benda yang kita tak nampak. Contoh lah macam kita nampak seseorang kan pakai baju warna purple. Macam oh dia pakai baju purple. Kita nampak. Tapi kita tak nampak bahawa oh dia boleh membaca. Kita tak nampak. Benda tu bukan physical. Dia adalah ability yang abstract. Reading ability, kalau kita sebut mengenai kognitif kan, bila pembelajaran mengenai reading ability sangat membantu kita untuk faham mengenai situasi anak-anak yang ada dysleksia ataupun mereka yang ada memang ada reading apa istilah dia lambat membaca tu. Saya tak ingat bahasa sains dia apa. So benda-benda yang berkaitan kognitif ni sangat berguna dan bagi saya inilah minat saya, kognitif dan juga sosial. Kognitif antara yang terbesar lah. Okay, saya nak bagi satu test. Antara dalam kognitif psikologi, benda yang famous adalah nama dia Stroop task. Okay, saya nak bagi test pada anda semua. Saya buat ni semalam. Fokus tau. Penat saya gunting semalam. Okay. Saya nak tunjuk anda satu eksperimen yang dinamakan sebagai Stroop task. Eksperimen ni adalah satu eksperimen yang bila kau buat, kau akan excited. Okay, sebab saya tahu saya buat dulu waktu pasti excited gila kan. Okay. Saya akan tunjuk anda satu tulisan. Apa yang saya nak anda buat adalah anda sebut warna tulis anda sebut apa yang saya tulis. Contohnya kalau saya tulis BIRU, anda kena jawab itu adalah biru walaupun tulisan tu warna lain. Okey, saya tengok contoh. Sebut ni. Uish, alah cerah sangat pula. Silau Oh, saya try tutup sikit. Sekejap. Okey. Pun cerah lagi. Okey. Boleh sebut? Okey, katakan lagi sekali eksperimen ni. Apa dia tulis? Dia tulis hijau. Tapi otak manusia akan nak tersebut biru sebab warna tulisan ni adalah warna biru. Kemudian yang kedua. Tak. Apa yang jadi adalah kita nak sebut pink, tulisan warna pink, tapi dia tulis biru. Kemudian ni. Allah tak apa nampak. Ni saya tulis merah, tapi tulisannya warna hijau. Okey, tak apa nampak pula. Saya kena buat besar sikit. Okey, kesimpulannya Stroop task adalah saya ambil contoh. Tulisan ni warna hijau. Tulisan ni tulis hijau, tapi tulisan dia warna biru. Otak manusia bila kita jawab eksperimen tu, kita nak jawab biru tu lagi cepat ataupun hijau lagi cepat. Sebab kita nampak tulisan, baru kita nampak bentuk. Which is merujuk pada konsep teori bahawa bila kita nampak dia konsep dia warna itself, dia sifat itself, baru kita nampak bentuknya apa. Kemudian ada eksperimen mengenai reverse Stroop task pula, iaitu kita kena baca warna dan lupakan tulisan apa. Okay. So setiap eksperimen ni ada dia punya peranan masing-masing. Kemudian antara lagi eksperimen adalah Navon task. Navon eja dia Navon. Navon adalah eksperimen merujuk pada local versus global. Katakan kalau saya lukis macam ni. Saya tulis hey. Okay. Ini silap ni. Tak apalah, kita cover sikit. Okey, ini adalah Navon task. Navon task merujuk kepada konsep local processing, iaitu kita nampak benda yang kecil ni, iaitu spesifik benda dan saya tulis kecil, ataupun global processing, kita nampak secara keseluruhan. Orang biasa ataupun orang yang typical development punya orang, dia akan nampak ni sebagai A. Sebab dia nampak huruf A dulu, baru dia nampak huruf H. Yang saya tulis H kecil-kecil yang membentuk huruf A. Kalau orang local processing, dia akan nampak H lagi cepat daripada dia nampak huruf A. Dan teori ni sangat berkait rapat dengan tumbuh besar kanak-kanak autism. Kanak-kanak autism, antara dia punya impairment dalam dia punya mind adalah local processing versus global processing. Dia nampak benda yang local yang spesifik dulu, baru dia nampak keseluruhan.
Itu adalah salah satu diagnosis kanak-kanak autism. So ini adalah salah satu eksperimen yang bagi saya menarik lah, yang paling basic yang kena tahu. Okay, Navon Task. Okay, selain pada cognitive psychology, kita ada juga educational psychology. Educational psychology adalah merujuk kepada pembelajaran pengaruh ataupun the influence of psychology dalam sekolah, universiti atau lebih ringkas educational psychology. Kes bully, kes ponting, kes disiplin, benda ni under educational psychology. Saya tak pasti dekat Malaysia sejauh mana peranan dia, tapi dekat sini memang sangat besar peranan dia. Dah pukul 3 lah. Okay, seterusnya kita laju sikit lah. Kita ada psychopharmacology. Saya tulis pharmacology je lah. Iaitu pembelajaran mengenai ubat-ubatan atau benda-benda pharma. Dalam kes ni dia lebih merujuk kepada clinical psychology, sebab ubat-ubatan yang merujuk kepada untuk berlaku dekat otak, atau lebih spesifik lagi adalah neuropsychopharmacology, iaitu pembelajaran mengenai ubat-ubatan. Contoh orang depression makan ubat apa, orang skizofrenia makan ubat apa. So benda ni belajar under pharmacology. Kemudian yang terakhir, bukan semua tau, ni saya tunjuk yang simple, iaitu neuroscience. Okay, neuroscience adalah otak. So neuroscience, kalau katakan kalau autism tadi kognitif, dia merujuk kepada global dengan local processing. Neuroscience adalah di mana pembelajaran mengenai kanak-kanak, sebagai contoh autism juga, apa yang berlaku dekat otak dia orang. Brainwave pula. Apa ni, EEG ke, electrical atau event potential brain, event potential related kepada brain, EPR, MRI. Semua tu ada neuroscience, iaitu physically otak tu sendiri macam mana. Dia punya fisiologi otak dia macam mana. Okay. Ini adalah gambaran ringkas cabang-cabang yang ada dalam psikologi. Evolutionary psychology, ada biological psychology, ada developmental psychology, which is my favourite. Banyak lagi lah, tapi saya nak sentuh semua memang banyak lah. Sementara tu kalau ada apa-apa soalan, tulis kat bawah, nanti saya akan baca lagi jawab. Okay, sekarang kita dah cerita pasal cabang-cabang psikologi. Apa yang saya nak ceritakan seterusnya adalah peluang belajar dalam psikologi. Sebab okay, sorry ya. Bismillah. Okay, katakan kita dah belajar pasal psikologi semua kan. Ada seorang pelajar, dia nak sambung dalam bidang psikologi. Kerja apa yang dia boleh buat? Jadi saya nak cerita kepada anda, nak kongsikan sedikit. Bila kita ambil course psikologi, ada beberapa jurusan yang kita boleh, beberapa kerja yang kita boleh jadi. Tapi saya ambil secara general, iaitu yang pertama, bawah psikologi ada counselling. Di sini saya nak tekankan tau, just because you take psychology doesn't mean that you can be a counsellor. Sebab counsellor ni lebih detail dan lebih spesifik mengenai the counselling itself. Konsep interaction dengan apa, bukan pesakit, dengan klien, dengan kanak-kanak sekolah, dengan universiti, atau apa, marriage counselling, dengan benda-benda macam tu lah. So bawah psikologi in general je. Counselling ni spesifik. Jadi kalau kita jumpa seorang yang ambil course psikologi, saya nak bagi pesanan sikit, jangan cakap kat dia, so nanti jadi counsellor lah. Itu antara pantang larang. Jangan tanya orang psikologi jadi counsellor sekolah. Sebabnya counselling is not about studying psychology semata-mata. Counselling ni adalah detail lagi. Orang yang lebih detail pasal counselling. Just because you take psychology doesn't mean that you can be a counsellor. Kemudian yang kedua, tapi ada yang psychology and counselling tau. Depends pada course lah. Kalau memang course tu dia psychology and counselling, so memang dia akan belajar jadi counsellor lah. Macam saya sendiri BSc in psychology, so saya tak belajar apa-apa pasal counselling. Kemudian yang kedua adalah
Psychiatrist. Psychiatrist ni antara salah faham yang selalu orang sebut, kalau kau belajar psikologi, kau akan jadi psychiatrist. Sebenarnya tak. Psychiatrist ni di bawah medik, bukan di bawah psikologi. Saya letak dekat sini nak menunjukkan bahawa psychiatrist, dan nanti saya akan tulis satu lagi, itu psychologist. Psychiatrist ni basically dia adalah seorang doktor. Cuma dia spesifiknya dekat otak, clinical psychology. Okay? Dan psychiatrist ni dia ada kuasa untuk bagi ubat. Dan dia tak mestinya kerja dekat, orang kata kalau belajar psychiatrist ni dengan orang gila. Tak sebenarnya orang gila. Gila tu dah terlalu misconception. Kemudian seterusnya terakhir ialah psychologist, atau bahasa pasarnya adalah shrink. Okay. Psychologist, inilah baru betul-betul di bawah psikologi. Seorang yang pelajar psikologi, kalau balik dia nak jadi psikologis, dia tidak semudah-mudahnya jadi psikologis. Dia kena undergo training, dia kena ada buat research, dia ada kena buat sertifikat dan pelbagai lagi cerita, barulah layak untuk jadi psikologis. So, seorang pelajar psikologi tidak mesti jadi psikologis. Dia bukannya macam doktor, medik, habis medik, habis jadi HO tu adalah doktor. Tidak. Dalam psikologi, anda tidak semestinya jadi psikologis. Sebab nak jadi psikologis ni panjang. Dia ada occupational psychologist, dia ada educational psychologist, macam-macam. Okay. Ini adalah cabang-cabang kerja yang pelajar boleh buat. Antara yang saya nampak dekat Malaysia, pelajar-pelajar psikologi kadang-kadang mereka bekerja di klinik. Dia jadi psikologis lah basically. Dia kerja di klinik. Dan ada juga yang kerja jadi pegawai psikologi di syarikat-syarikat tertentu. Dan ada juga yang famous, dia ambil Industrial August National Psychology, iaitu dia masuk syarikat dan dia bekerja bawah HR pun ada. Dia bekerja dengan banking, investment consultant, macam-macam lah. Pendek cerita, belajar psikologi, peluang kerjanya luas. Bergantung pada kita nak fokus mana satu. Macam saya, personally, saya nak fokus kepada personal development. Itu adalah saya. Lain orang, lain minatnya. Okay. Kita dah nak sampai ke peringkat akhir. Kalau ada apa-apa soalan, tulis je. Okay. Kita nak cerita iaitu konsep psikologi ni belajarnya macam mana. Sebab itu saya ada dapat soalan. Belajar psikologi ni, okay dah cerita semua ni. So, konsep pembelajaran ni macam mana? So, sistem pembelajarannya, psikologi macam saya katakan episod sebelum ni, psikologi is basically a science. Psychology is a science. Jadi macam sains, kita ada evidence, kita ada teori, kita ada argument, kita ada facts, facts ya. Atau kita ada macam-macam lagi. So dalam psikologi pun kita ada benda sama. Saya ceritakan paling basic, kita ada teori. Saya ambil contoh paling simple apa. Saya ambil contoh ni lah. FYP saya baru-baru ni, iaitu Fania Project. Okay. Fania Project saya bernama SNARC. SNARC. SNARC effect adalah satu situasi. This stands for Spatial Numerical Association to Response Codes. SNARC effect ni adalah, katakan kalau saya suruh anda bayangkan nombor 1 sampai 9. Otak kita automatik akan bayangkan nombor 1 sampai 9 tu adalah daripada kiri sampai ke kanan. Sebab kita bayangkan 1, 2, 3. Ikut kita punya directional of writing lah. So, itu merujuk kepada SNARC effect. Eksperimen saya merujuk kepada SNARC effect, tapi tulisan Jawi. Seperti mana kita tahu, tulisan Jawi start dari kanan ke kiri. Daripada alif sampai ya, alif, bata, sa, jim, ha, kha tu, sampai ya. So, dia terbalik kepada standard kita yang Roman writing. Kita punya Western writing ataupun Rumi ataupun tulisan Melayu. So, terbalik. So, SNARC effect, yang saya punya SNARC effect for Jawi letters and numbers. Apa eksperimen saya buat? Yang pertama, teorinya adalah berkaitan dengan SNARC effect. Kemudian, evidence-nya. Evidence untuk certain research psychology, dia mesti something yang quantifiable. Something yang boleh diukur. Contohnya, kalau tadi kita nak tengok SNARC effect yang kanan ke kiri dengan kiri ke kanan wujud ke tak kan? So, eksperimen saya untuk menjadikannya quantifiable, adalah reaction time. Okay, apa saya buat? Saya
tertentu dan saya ambil huruf tengah-tengah iaitu huruf short. Apa yang participant kena buat, kita panggil dalam psikologi, dia punya peserta yang join ni kita panggil participant. It used to be called as subject, sekarang dah panggil sebagai participant. Okay, apa yang participant kena buat, bila dia nampak huruf tu, katakan sebelum thought, katakan saya letak huruf alif kan, dia kena respon dengan tangan kanan. Sebab macam tulisan alif bata, kita bayangkan alif belah kanan dulu, ya belah kiri. Jadi bila dia nampak huruf thought, dia nampak huruf alif tu sebelum thought kan, sebab saya dah keluar arahan awal. Sebelum thought mesti respon by kanan. So dia kena respon dengan tangan kanan. Dia kena tekan button tangan kanan. Bila dia nampak huruf ya, which is ya adalah selepas huruf thought, dia kena respon dengan tangan kiri. Atau kalau siapa yang tak biasa dengan tulisan Jawi, yang non-Muslim tengah tonton, saya bagi contoh, kita tunjukkan huruf alif apa pula? Astaghfirullahaladzim, terlupa terus. Okay, huruf A. Bila nampak huruf A, dia kena respon tangan kiri. Sebab otak kita nampak bukan alif. A, B, C sampai Z. A adalah belah kiri. Jadi, kalau kita tunjuk huruf Z, dia kena respon belah kanan. Sebab Z belah kanan. Okay. Reaction time tu kita ukur setiap kali dia tekan. Dan mana yang salah tu kita tolak tepi, kita ambil yang betul je. Dan kita comparekan dengan yang terbalik. Katakan tadi kita ambil contoh A, B, C sampai Z kan. Kita ambil pula Z, kena respon by tangan kiri pula. Which is terbalik dengan kita punya pemikiran. Pemikiran kita anggap Z adalah paling kanan kan, A paling kiri. So dia kena tekan, kita bandingkan dua reaction time tu. Dan should be, response time untuk yang selari dengan directional writing kita akan lagi cepat. Dan bahasa dia significantly faster. Kenapa significant? Saya akan tunjuk apa maksud significant ni. So kalau tulisan yang terbalik, dia akan jadi slower. Okay, itu maksudnya quantifiable. Cara kita ukur snap effect adalah melalui reaction time tu. Kemudian, lepas kita dah dapat evidence dia melalui quantifiable. Yang kedua, dia mesti saya panjang sangat nak tulis. Dia mesti compare dengan past research. Sebab pasal snap effect ni ada banyak sangat research snap effect ni daripada Dehaene, ada daripada Fisher, ramailah orang buat pasal snap effect. So kita punya eksperimen tu mesti something new, something novel bahasa dia. Something yang mungkin kita replicate sebiji. Mungkin ada orang nak tiru saya punya eksperimen pasal Jawi tadi, tapi dia replicate tapi dia tambah sikit ubah. Mungkin dia kata bukan respon dengan tangan kanan, tangan kiri. Mungkin dia kata respon atas bawah pula. Dia buat tulisan Mandarin kan, atas bawah, atau dengan Jepun. So benda-benda macam ni, dia mesti ada something novel supaya kita nampak apa yang nak contribute kepada research tu. Kemudian bila kita dah buat evidence semua ni, barulah kita masuk kepada statistik. Okay, ini antara salah faham yang orang selalu ingat bahawa psikologi ni adakah kerjanya cari survey semata-mata. Sebab saya terlalu bila cerita pada kawan-kawan buat course psikologi, lepas tu final project, lepas tu cerita snap effect, lepas tu semua kata, so buat survey lah, pergi minta survey dengan orang. Jawapannya tak. Survey tu adalah satu benda yang paling, yang bagi saya bukan semualah eksperimen masuk berkaitan dengan survey. Survey tu adalah jawapan yang kualitatif, iaitu jawapan yang kalau jawapannya subjektif lah. Tapi kalau jawapannya objektif, dia lebih kepada kuantitatif, benda yang senang. Kalau A, kalau B. Kalau bayangkan soalan subjektif kan, apa pendapat anda mengenai snap effect? Setiap orang jawapan masing-masing. Macam mana kita nak buat statistik? So apa point yang saya nak sampaikan, dalam eksperimen kita akan belajar, dalam gambar nampak kan? Okay. Statistical method. Statistical method adalah kita belajar mengenai statistik manusia itu sendiri. Untuk ceritakan lagi mendalam, secara general lah. Ini saya sentuh laju je. Saya paling simple. Subjek waktu first year dulu. Bukan setakat first year. First semester. Bukan setakat first semester. First day sampai Nottingham tu. Belajar benda ni. Yang tak ada. Okay, first semester. Okay, statistik. Katakan semua orang tahu konsep ni kan. Oops. Allah. Semua orang tahu mengenai konsep normal shape curve, bell shape curve. Semua orang tahu benda ni kan? Nampak? Okay. Semua orang tahu pasal normal shape curve. Normal shape curve atau bell shape curve ni, normal distribution nama dia. Minta maaf. Normal distribution merujuk kepada kalau kita ambil apa-apa benda dekat dunia ni, katakan kalau kita ukur tinggi manusia kan dekat Malaysia, orang average ni akan paling banyak dekat sini.
Dan kita boleh letak, kalau kita ambil by height kan, kita ukur tinggi orang. Yang paling kanan ni dah mungkin sikit je dia punya population adalah orang yang paling tinggi. Dan orang yang paling kecil ni adalah orang yang pendek. Orang macam saya kan. Tapi saya tinggi sikit, saya pergi kat sini. Bukan pendek sangat sini. Okey. Saya tinggi kot. Okey, tak apa. Okey. Kalau kita ukur setiap manusia dekat Malaysia, kita akan dapat yang paling ramai tinggi average, katakan kita bagi 160 hingga 170 kan. Itu tinggi sangat bagi orang Malaysia. Lebih kurang lah. Tinggi dekat sini adalah average. Orang average dia paling banyak. Lepas tu barulah orang yang sikit-sikit sama pendek atau tinggi. Okay. Itu adalah normal distribution. Apa yang statistik ni buat, sebab bila kita dah buat eksperimen, katakan kalau saya kata buat snap effect tadi kan, saya katakan bahawa orang yang respon tangan ni lagi laju pada tangan ni. Okay, dah dapat result tu. Tapi tidak semudah-mudahnya untuk saya katakan bahawa tu apply pada semua. Sebab psychology is about mind and behaviour. Human mind and human behaviour. Logik tak kalau saya dapat satu result, katakan 10 orang saya test, lepas tu dapat result, senang-senang saya kata, oh maksudnya manusia ni macam ni. Manusia ni respon tangan ni lagi cepat dengan ni. Tak ada kan? Jadi dekat sini yang statistik play into the part, iaitu dia akan ukur normal distribution ni, dan dia akan ambil mana yang kita ada nama dia t-test ataupun ANOVA ataupun apa-apa test yang lain. Benda ni yang paling basic lah, yang kena tahu pelajar psikologi. T-test dengan ANOVA ni basically dia akan ukur dia punya cara kira semua tu. Siapa yang pakai SPSS tu dah tak perlu tahu kot. Pakai Excel semua kan. Okay. T-test dia akan dapat result, nama dia sebagai F value. Okay. F value ni dia boleh dapat macam-macam nombor, tapi saya nak bagi contoh simple je. Sebab tak nak terlalu facts kan. F value ni, kalau kita dapat F value ni bawah daripada 0.001, lower than that, maksudnya benda ni memang confirm, betul, dia apply kepada semua human population. Tapi biasanya ini yang memang really significant lah. Kalau 0.05, katakan bila kita dapat F value, kita dah ukur kira-kira, kita dapat 0.05 ni, maksudnya dia apply pada human population. Yang 0.01 ni memang confirm. Katakan kalau saya buat tadi snap effect ni kan, saya dapat orang respon tangan ni lagi laju pada tangan ni. Lepas tu bila buat kira-kira F value, dia dapat 0.04. So 0.04 bermaksud dia apply pada human population. Maksudnya we call that as significant effect. Maksudnya memang betul. Kalau kita dapat lagi tinggi daripada 0.05, terlebih kosong. Kalau dia dapat lagi tinggi daripada 0.5, katakan kita dapat jawapannya 0.9, which is very very large. Maksudnya benda tu tak apply pada semua. Maksudnya eksperimen tu berjaya sebab orang tu je. Dia bukannya merujuk pada human population memang. Tapi konsep ni faham. Sebab tu psikologi ada belajar statistik. Point saya nak sampaikan, belajar psikologi bukan semata-mata belajar. Kita ada eksperimen. Dia bukan semata-mata orang kata baca orang. Bukan. Psikologi tak ada pasal baca orang. Psikologi tak ada pasal survey semata-mata. Kita ada mathematics. Kita ada facts. Kita ada research. Kita ada macam-macam lagi. So, masuklah psikologi siapa yang tonton ni. Promote sikit. Okay. So, ni lah. Basically, keseluruhan. Yang terakhir sekali. Penutupnya adalah argument. Argument atau argument lah atau suggestion. Tapi argument lagi kuat sebenarnya. Okay. Oh, tak nampak dekat bawah. Nampak? Okay, nampak. Okay, ni terakhir adalah argument. Argument adalah di mana boleh kata tiba-tiba kata saya dah buat eksperimen senang tadi. Saya kata orang ni lagi cepat daripada tangan ni. Tiba-tiba mungkin tiba ada seorang nama, contoh Tan Catherine lah, saya sebut nama Tan Catherine. Katakan Tan Catherine sama psikologi. Kemudian dia buat eksperimen yang sama, dia petikaikan. Oh, Aiman punya ni signifikan sebab ada satu benda silap. Sebab Aiman test sesama orang Malaysia yang belajar dekat Perak je, contoh kan. So, kalau apply dekat negara Selangor mungkin lain jawapan dia. Atau apply dekat negara Kelantan mungkin lain jawapan dia. Sebab orang Kelantan lagi banyak Jawi semua kan. So, benda ni jadi argument. Apa yang Tan Catherine buat tadi, Tan Catherine dia argue balik saya punya evidence, teori semua ni. Dan apa yang berlaku dalam ni, kemungkinan juga bila Tan Catherine test dengan orang Kelantan contohnya kan,
dapat jawapan lagi betul. Maksudnya jawapan yang tak sama, yang menidakkan apa yang saya jumpa, jawapan 10 catering lagi betul. So dekat dalam situasi ni, argument ni, poinnya adalah bila dalam psikologi, setiap orang betul. Dia tak ada selalu kita tengok dalam Facebook orang kata fakta psikologi yang anda kena tahu, psychological facts about man and human. Bagi saya tak ada istilah fakta psikologi. Sebab dalam psikologi sentiasa ada benda boleh argue. Sebab manusia ni very interesting. For each human, kita ada different kind of thing, different kind of perception, different kind of context life. So benda-benda macam ni lah saya tak boleh kata bahawa fakta psikologi. Apa yang saya boleh katakan adalah teori. Teori kan boleh ditidakkan. Teori psikologi, pendapat psikologi, argument psikologi, suggestion psikologi, proposal psikologi. Benda-benda ni lah yang kita kena faham. Sebab dalam psikologi, every answer is right. If you can give an argument for it. Dia berbeza macam zaman saya ambil engineering dulu. Kalau F mesti equal to MA. Dia tak ada saja-saja tiba-tiba ada pelajar ni, oh mana ada F equal to MA squared. Tiba-tiba dia nak MA squared. Tak boleh. F mesti MA. So, itu hard science. Hard science jawapan macam tu lah. Kalau dalam social science dia adalah satu olahan. Dia banyak argument, dia banyak pendapat. So, macam tadi, nature versus nature. Kita tak boleh kata orang nature salah, orang nature betul. Kita tak boleh kata orang yang tengah-tengah ni betul. Dia adalah bergantung pada macam mana kita olah benda tu. Dan dalam exam, markah dikira berdasarkan bagaimana kita nak argue sesuatu. Flow of argument, istilah dia. Jadi, insyaAllah itu saja kot. Untuk habis. Jadi sebagai penutup, saya nak ceritakan sedikit. Dah panjang sangat 40 minit lah. Target 40 minit. By the way, terima kasih kepada semua yang menonton, yang komen kat bawah, yang tanya soalan. Sekejap lagi saya baca insyaAllah. Saya nak tutup sekejap. Okay. Dekat US, dia punya Psychology Society dipanggil sebagai APA, American Psychological Association. Dekat UK, dia ada BPS, British Psychological Society. Dekat Malaysia, kita ada apa? Saya tak kata tak ada tau. Saya kata apa? Sebab saya memang berminat nak tahu. Kalau sesiapa yang menonton ni tahu Malaysia punya memang official punya pertubuhan psikologi, please tell me. I really want to know. Okay? Okay. Take home message saya nak ceritakan sebagai course psikologi ni. Tadi kita dah cerita pasal course psikologi. Kita ada course macam-macam. Saya nak tutup dengan satu ayat je. Bukan satu ayat, satu perenggan. Panjang. Ayat tak cukup. Okay. Iaitu, dalam course psikologi, bagi saya lah, jurusan psikologi seringkali disalah faham bahawa jurusan baca orang. Kalau saya kata, saya jumpa dengan orang kan, oh kau ambil course apa sekarang? Oh, aku ambil course psikologi. Tiba-tiba dia pun macam, ui, kau baca aku? Baca orang. Ataupun, kau boleh baca orang tak? Ataupun orang kata, benda-benda macam tu lah. Bagi saya, benda itu adalah satu penghinaan. Sebab, kalau tak tahu psikologi buat apa, tanya. Kalau anda tanya macam tu, saya faham ada yang kata benda ni sebagai nak bergurau kan. I want to make a joke with you. But realize, by saying that, you actually not making a joke. But you are being stereotyped. Kalau tak tahu, tanya. Itu je point saya. Belajar psikologi is not about reading people. It's not about reading behavior. Oh, it's not about mind reading. It's about hypnosis. Tak. Itu bukan jalan psikologi dan akademik. Itu misconception kena betulkan. Dan saya percaya dekat luar sana banyak lagi course yang anda sedang menonton sekarang. Banyak lagi course yang disalah faham. Ada orang kata kalau ambil pertanian ni maksudnya course tanam padi. Saya ada kawan yang macam tu kan. Apa tu, buat course ni dia terlalu basic. Benda ni interesting sebab kita ada kawan macam-macam course. Ambillah peluang ni untuk tanya dia orang apa benda yang dia belajar sebenarnya. Bukannya semata-mata terus buat stereotype, oh kau buat ni lah. Ask, don't assume. Okay. Jadi sebagai penutup lagi. Saya nak cakap kepada semua bahawa siapa yang menonton ni, jangan takutlah untuk keluar daripada zon selesa yang biasa-biasa. Sebab dekat sekolah, benda yang selalu orang cerita, kalau minat fizik, buat engineering. Kalau minat bio, buat medik. Kalau minat bercakap, buat law. So, adik-adik yang dengar ni, ataupun
abang-abang atau kakak-kakak yang ada anak atau ada adik atau pakcik-pakcik, makcik-makcik sedang menonton. Semualah yang sedang menonton ni, informlah kepada, fahamilah bahawa kos psikologi ni adalah satu kos yang sedang membangun secara pesat. Ianya bukan lagi semata-mata kos pelik. Sebab saya dekat sini 3 tahun keseorangan dan saya faham macam mana perasaan orang yang buat kos dan saya faham macam mana perasaan orang yang datang keseorangan yang dianggap sebagai jurusan yang pelik. Yang bila kita kata kos ni, oh jadi engineer, oh jadi medik, oh buat law. Psikologi? Belajar apa tu? Kalau tak tahu, tanya. So, benda ni, adik-adik yang tengah menonton ni, ketahuilah dekat dunia ni bukannya ada engineering dengan medik je. Kita ada macam-macam lagi. Kita ada economics, kita ada law, kita ada actuarial science, kita ada psychology, kita ada biology, kita ada chemistry, kita ada physics, kita ada... Memang banyak lah. Kalau saya cerita satu, jadi 10 minit lah. Okay? Jadi kita buka pada soalan. Macam mana nak buka komen? By the way, siapa yang tak dapat tonton ni boleh buka kat YouTube juga tau. www.youtube.com/infirulearning. Mana nak buka video ni? Tak apalah. Ada soalan tak? Okay, Ramadan Karim. Terima kasih Ramadan Karim. Sengaja saya masuk pakai baju Melayu. Duster mana cikgu? Baby macam sotong. Tahu. What's the question? Is there any question? Tapi botol budu tu apa? Psychology says. Okay. Soalan yang saya dapat. Psychology says, is it true or not? Okay. Selalu dalam Facebook kan kita jumpa kan bila orang share macam-macam. Orang kata, psychology says, women are better at blah blah blah. Kata-kata semua tu. Apa yang saya boleh katakan, psychology says. Siapa says? Macam saya sebut tadi, setiap teori ada argument, ada evidence, ada research, ada proposal. Siapa yang bentangkan tajuk tu? Siapa yang bentangkan pendapat tu? Untuk simplify semua research paper yang berpuluh-puluh page dengan ayat psychology says women are better at multitasking thing rather than men, itu boleh jadi betul, boleh jadi salah. Apa yang saya boleh katakan, stop share benda-benda macam tu. Sebab dia tak ada sumber yang tetap, dia tak ada sumber yang valid. Tapi untuk teori yang saya sebut pasal women are better at multitasking tu memang ada evidence pasal tu. Apa-apalah psychology says, benda tu saya sendiri pun tak share. Sebab bagi saya, untuk orang buat macam tu, kadang saya boleh je kata psychology says watching Aiman Amri live on Facebook will make yourself have a better mental thinking. Ataupun psychology says looking at a purple shirt of Aiman Amri can make you become healthier than yesterday. Saya boleh kata macam tu. Jadi pun ramai share kan. Evidence. So, apa yang saya boleh kongsikan, setakat di Facebook tu share macam-macam lah boleh buat. Refer lah pada website yang betul-betul memang ada credibility. Contohnya APA, BPS, Simply Psychology. Website yang memang cerita betul-betul pasal benda tu. Malah untuk kata seringkas-ringkas tu tak mungkin lah. Okay, saya baca soalan jap. Faiz Syahari. Kenapa dia aviation tukar psikologi? Apa di sebalik turning point? Jawapan pendeknya kenapa saya tukar dari aviation kepada psikologi adalah sebab saya minat bekerja dengan manusia daripada kerja dengan mesin. Kerja dengan mesin ni bosan. Itu jawapan pendek lah. Nak jawapan panjang, bacalah blog saya. Saya dah cerita panjang pasal why I change to psychology. MMSH. Thank you Mariati Sakawi. Saya tak tahu pasal MMSH. Nanti saya research insyaAllah. Terima kasih Mariati. Zainul, kalau nak buat master kat UK Psychology, major in apa yang paling banyak orang ambil? Neuro ke social? Zainul, terima kasih atas soalan. Kalau buat master dekat UK, major in apa yang banyak orang ambil? Okay, yang pertama sekali,
Dekat UK dia macam, dekat UK dia tak macam Malaysia. Malaysia bukannya dia ada major in something, minor in something. Itu style US punya education. UK adalah dia konsep, kalau tu je. Kalau dia ambil kedua-dua, dia akan BA in psychology and philosophy, psychology and finance. So UK dia tak ada major minor. Tapi saya faham soalan Zainul, jangan risau. Kalau nak buatkan master, yang biasa orang ambil, saya tak boleh katakan biasa orang ambil apa. Sebab dia bergantung pada universiti. Macam di Nottingham sendiri, kepakaran Nottingham adalah neuroscience. Neuroscience kat Nottingham memang power. Sebab kita ada mesin MRI sendiri yang letak dekat otak. Lepas tu nampak benda apa yang berlaku otak tu. Kita ada mesin kita sendiri yang memang kepakaran Nottingham sendiri, University of Nottingham adalah neuroscience. Jadi apa salah satu reasonnya sebab salah seorang lecturer Nottingham, researcher Nottingham dulu, dia dapat Nobel lah sebab dia find out pasal MRI tu. Okay. Point saya, setiap universiti ada kelebihan masing-masing. Benda ni kena tanya pada universiti sebab setiap universiti dia ada dia punya kepakaran niche dia masing-masing. Dan untuk kata apa yang banyak orang ambil, rather than fikir apa yang banyak orang ambil, fikirkan apa yang paling banyak boleh contribute kepada society. Sama ada kes autism ke, dyslexia, dan juga kalau berkaitan dengan social psychology, pasal tyranny, aggression. Benda ni Zainul sendiri kena tahu minat Zainul apa dan spesifikkan ke bahagian apa research nanti. Sebab minat tu penting tau. Kalau kita tak minat, buat boleh. Bagi saya, kejarlah minat. Kejarlah minat. Lidah dah berbelit lah. Seterusnya sekejap, minum sikit. Ashraf CM. Orang psikologi kena petah bercakap? Tidak. Psychology is not about talking in front of people. Psychology is about research. Jadi, belajar psikologi tidak semestinya kena pandai bercakap. Saya je sebenarnya yang memang suka bercakap dan saya pula ambil psikologi. So, benda ni gabung dua, dapatlah Imam Amri. Buat live. So, jadi belajar psikologi tak semestinya kena petah bercakap. Soalan lain, nak tengok dekat answer. Okay. Okay, tu je last soalan kan. Kita dah sejam, 57 minit lah. Saya terima satu lah last soalan. Kalau ada siapa nak tulis. Kalau tak ada, saya tutup terus. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Okay. Jadi insyaAllah itu saja daripada semua. Terima kasih kerana yang menonton. Saya ucapkan terima kasih sebab hadir bersama saya kali ini. Dan salam Jumaat daripada UK. Saya pun berbaju Melayu hari ini. Kami semua masih tengah hari. Lambat lagi asar. Okay. Terima kasih sebab menonton. Dan kalau ada apa-apa soalan, boleh PM dan boleh tanya dekat bawah. Dan dua benda je saya nak tutupkan sebelum saya tutup ni. Dua benda saya nak cakap sebelum kita tutup. Yang pertama, komen dekat bawah apa cadangan topik yang anda nak saya bentangkan untuk next episode. Tapi saya tak janji untuk dalam masa terdekat sebab bermula hari Isnin ni sehingga raya saya dah tak available. In fact, bermula Sabtu, which is esok sampai raya saya dah kurang availability untuk online. Kemudian yang kedua, saya nak tekankan, saya nak beritahu pada semua, kita memandangkan Ramadan semakin menghampiri, iaitu makin dekat dah. Apa yang saya nak saya nak kongsikan pada semua, sekarang saya dalam peringkat mencari dana untuk keluarga yang memerlukan di Malaysia. Nama projek ni adalah Sekasih Ramadan. Nanti saya akan post dekat bawah. Kita nak mengumpul dana sebanyak mungkin untuk beli bahan-bahan mentah kepada keluarga-keluarga yang memerlukan seperti minyak masak, biskut, makanan kering, makanan dalam tin. Jadi sebab sekarang ramai viewer, kalau seorang bagi RM10, kalau kita dapat 800 viewer, kita dapat 8,000 dah. Saya akan letak detail dekat bawah. Please contribute as small as RM10, RM5, RM1. Kalau siapa dekat UK, dekat Ireland pun ada sekali poster untuk poster UK dan poster Ireland.
boleh menyumbang. Akaun Malaysia, akaun UK, akaun Ireland. Menyumbang dan bantulah kepada mereka yang memerlukan untuk Ramadan ni, insyaAllah. Sekarang yang terkumpul baru 100 lebih dan kita target banyak lagi ya, insyaAllah. Kita masih ada masa, insyaAllah. Jadi, cadangkan tajuk apa. Yang kedua, contribute untuk Ramadan. Sekian saja daripada saya. Apa saja kos anda di luar sana, saya berminat nak belajar dengan anda. Saya percaya setiap kos itu menarik. Every course is interesting. And that's it for me. Thank you for sharing and thank you for listening. Thank you for participating. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Raya. Belum. Selamat Ramadan. Maaf.